Ya Allah, ayam goreng tu dah penuh dengan telur-telur lalat. Banyak dah telur lalat. Kesian orang buka puasa, balik makan di rumah, cirit muntah habis. 3 golongan yang pelik di bazar Ramadan. 3 golongan pelik di bazar Ramadan. Anda tahu tak para penonton semua, sejak daripada pengumuman pihak kerajaan bahawa kelonggaran SOP khususnya dalam bulan Ramadan, termasuklah juga bazar-bazar Ramadan kembali dibenarkan untuk dibuka. Kalau nak dibandingkan dengan tahun-tahun sudah, kalau yang PKP pertama tak buka langsung lah. Kemudian Ramadan yang tahun 2021 separuh jalannya ke hujungnya dah tak dibenarkan sebab kes tengah naik masa tu. Tapi tahun ni satu berita gembira yang membuatkan ramai peniaga-peniaga di luar sana yang sangat bergembira, yang seronok apabila pengumuman yang diumumkan oleh pihak kerajaan bahawa bazar Ramadan dibenarkan kembali untuk beroperasi. Dan saya ingat bukan setakat peniaga-peniaga aja seronok, kita sekalipun yang memang pengunjung-pengunjung yang dah lama rindukan aroma roti johnya, murtabak telur basuhnya, ayam goreng rangup-rangup, nasi lemak anak dara, macam-macam juadah. Baru ni saya nampak ada satu kambing derhaka. Aduh, kambing derhaka. Kambing derhaka. Pasal apa? Tanyalah dengan toki dia pasal kambing derhaka. Pasal dia kena panggang. Dia punya dia punya tu kena bakar kan, kena panggang. Tu yang derhaka tu. Pula dah macam-macam. Air jangan cakap, macam-macam jenis berbalang-balang air kita tengok. Ya Allah, ya Allah. Itulah dia keunikan yang ada di Malaysia. Saya dulu belajar di Mesir, tak ada bazar-bazar Ramadan ni, bazar juadah macam kita ni tak ada. Sana macam biasalah makan. Dia kalau iftar meriahnya di masjid-masjid, orang tajaan berbuka puasa. Kita di Malaysia pun banyak, yang taja di masjid pun ada, yang beli di bazar pun banyak jugalah. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam bazar Ramadan tu kita nampak banyak perkara yang boleh kita ambil sebagai pelajaran dan iktibar bersama, ya. Kita nak sebutkan buat semua rakan-rakan yang berniaga di luar sana, tahniah, ya, anda memilih jalan untuk nak berniaga, memperoleh rezeki daripada Allah dengan usaha tangan sendiri. Sebenarnya kerja atau meraih rezeki dengan usaha sendiri ini adalah satu benda yang bagus. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah Taala, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Surah An-Najmi ayat 39. Maknanya ada rezeki yang ianya hadir ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi jalan usaha kita. Ada setengah rezeki Allah datangkan secara tak diduga, tak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memang ada orang yang Allah Taala bagi rezeki pada dia pada jalan yang dia sendiri pun tak pernah sangka dia akan dapat. Tengah-tengah makan ke apa, tiba ada orang bayarkan. Itu tak sangka kan? Itu pun rezeki tak sangka. Tapi ada rezeki menerusi jalan di mana dia kena usaha. Dia kena usaha. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat ini namanya Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika baginda Nabi bersalaman dengan beliau, Nabi dapati tangan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an ini merupakan seorang yang memiliki kulit tapak tangan dia keras, kasar. Dia kalau tapak tangan ni keras, kasar ni petanda apa? Orang kerja kuat. Orang yang kerja kuat. Maknanya macam-macam banyak kerja dia buat. Lalu Nabi tanyakan pada dia, ma hazal ladzi iktasabat yadak? Apa yang menyebabkan tangan kau jadi melepuh, tangan kau kasar ni, wahai Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an? Tangan kau ni pasal apa, jadi apa? Jawab dia, aku ini ya Rasul, banyak kerja yang aku buat. Macam-macam kerja dia buat. Kalau macam kita zaman sekarang ni, maknanya orang kampung kan, yang sawahnya, yang benda kebunnya, sawitnya, dia mengusahakan banyak kerja, dia banyak job dia buat. Kerja gigih, orang kerja kuat ni. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazihi yadun la tamassuhan naru abada.
Kata Nabi, ini tangan takkan disentuh oleh api neraka sampai bila-bila. Ini tangan takkan disentuh api neraka selamanya. Disebabkan apa? Kesungguhan dia dalam bekerja, mencari rezeki Allah Ta'ala. Dan bukan setakat itu saja, Nabi mencium tangan dia. Nabi cium tangan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an. Ini merupakan satu kemuliaan Nabi sebagai satu pengiktirafan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Anda ingat, anda juga senasib dengan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an. Kalau sekiranya usaha yang anda laksanakan, buat kerja berniaga tu dengan ikhlas, jujur, integriti dan jaga lunas-lunas agama, itu insya-Allah kita pun para usahawan sekalian, anda pun akan dapat kelebihan yang sama. Maknanya dengan berkat usaha gigih kerja kita tu, rezeki yang dapatnya berkat dan dapat jaminan dijauhkan daripada azab siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah ya. Cuma dia ada cuma dia ada cuma sikit. Di bazar Ramadan tu, kalau kita perhatikan, ada beberapa jenis-jenis manusia pelik. Siapa ini? Pertama, manusia pelik pertama apa dia? Iaitu peniaga-peniaga yang tidak menjaga kualiti produk dia, yang tidak menjaga kualiti makanan yang dia hidangkan ataupun yang dia letakkan untuk nak dijual pada orang ramai. Tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang kita pun tak faham. Dia tak tahu ke, dia buat-buat tak nampak ke, ataupun dia sibuk nak mengejar keuntungan. Memang kita akui, orang yang berniaga di bazar Ramadan kena dengan caranya, dengan apa makanan yang dibawa tu, kemudian masakannya sedap ke apa tu, memang laris, memang orang akan beratur panjang kalau beli tu, memang sedap semua, memang untung dia besar lah. Untung besar tu ada kadang ambil cuti tanpa gaji pun ada, sebab dia berniaga bazar. Tapi tolonglah, bila berniaga tu jangan soal hanya fikir tentang keuntungan semata-mata. Ada yang berniaga tu, dia berniaga nasi lemak dengan ayam goreng. Ya Allah, ayam goreng tu dah penuh dengan telur-telur lalat. Banyak dah telur lalat. Kesian orang buka puasa, balik makan di rumah, cirit muntah habis. Lepas tu pula ayam tu ada setengahnya tu, tak tahulah macam mana, tak masak isi dalamnya pun ada. Kadang yalah ayam tu kan daripada peti air dia sejuk tu pun dia goreng, dalam tu masih lagi beku lagi, sejuk lagi, dalam tak masak pun ada. Kesian orang buka puasa ni, dia dalam keadaan kemuncak lapar. Bila dia beli tu dalam keadaan dia penuh selera, dia seronok, dia rasa macam istimewanya makanan ni. Nah balik ke rumah makan tengok, ya Allah, telur lalat lah pula. Ada yang itu ada video yang viral hari tu, siap ada ulat lagi pun ada ulat. Macam mana ni, ya Allah. Itu tak kira lagi yang masin sangat, yang tawa sangat, telajak manis sangat pun ada. Macam-macam. Tolonglah, jaga kualiti makanan yang kita hidangkan, yang kita jual pada orang. Kita bukan semata-mata, saya ulang sekali lagi, bukan kita nakkan keuntungan semata. Ingat, kita jual, kita berniaga, sebenarnya itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Kita berniaga, kita jual makanan sedap, orang suka, orang akan repeat datang lagi. Bukan setakat dia repeat, dia tolong recommend lagi pada orang lain. Dia tolong recommend lagi pada orang lain supaya datang ke gerai kita ni yang memang sedap ni, tepung pelita ke, nasi lemak ayam goreng, nasi tomato, nasi Arab biryani apa kan. Tolonglah, tolong ya. Kalau tidak, kita memang pelik sangat. Pasal apa boleh jadi macam ni ya? Ini bukan cerita isu pejabat kesihatan nak kena datang banterah ke. Tak. Sendiri kena ingat lah. Kenapa boleh jadi macam tu? Ya, tuan-tuan ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berniaga di luar sana. Dan kita nak pesankan, lagi teruk lagi, jangan sampai tahap dia menipu pelanggan. Jangan sampai dia menipu pelanggan. Sebab saya perhatikan, kalau dekat bazar tu ada setengahnya, dia bukan setakat jual juadah makanan saja. Ada juga yang jual buah-buahan pun ada.
Sian, orang puasa, dia kadang dia teringin, dia tengok buah tu sedap, dia teringin nak beli buah-buah tu apa kan. Ni sahabat kita kata, segumpal rambut dalam makanan, pengotor betul lah tengok. Ada segumpal, macam mana ni? Kita tak boleh lah kata, oh maaf lah kami tak perasan, rambut boleh jatuh. Dia kan orang yang menyediakan makanan tu mesti ada etika kan. Rambut dia pakai macam shower cap ke apa tu, cap dia ada kan, rambut kena ikat semua, etika kan. Kita menyediakan makanan ni, nak jadi darah daging orang ni kan, elok-elok sikit menyediakan tu. Ya Allah, macam-macam. Jadi kita nak sebut tadi, bila kita dalam berniaga ni, khususnya ada kawan-kawan kita yang berniaga buah. Yang berniaga buah tu pun, orang minta sekilo. Orang minta sekilo ataupun dia minta 2 kilo ke macam tu lah, lebih kurang ya. 2 kilo. Macam-macam lah buah longan, buah mata kucing, rambutan ke apa kan. Dia mungkin sehari dia buka puasa, lepas makan kurma minum air, dia ingat nak makan buah banyak. Sekali ya Allah. Orang minta 2 kilo buah tu. Minta 2 kilo. Dia timbang tu, hak meter timbang jarum tu menghadap ke dia, menghadap ke toke gerai buah tu. Dia letaklah 1,5 kilo, tak sampai 2 kilo pun. Tipu dalam timbangan. Dalam Quran pun Allah Ta'ala menceritakan, umat-umat dulu ni memang ada yang curang dalam timbangan, menipu dalam timbangan. Neraka jawabnya orang macam ni, menipu-menipu. Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukanlah di kalangan kami. Seolah Nabi tak mengaku umat. Tolonglah jangan menipu dalam niaga. Allahu Akbar. Nak berniaga lama ke nak berniaga sekejap macam ni, tak ada berkat, tak pergi jauh nanti. Ingat, itu yang pertama. Kita pelik sangat golongan ini, yang pertama. Yang keduanya adalah, golongan yang kita pelik juga adalah, iaitu golongan yang dia masuk ke bazar Ramadan, khususnya di kalangan pelanggan-pelanggan ni, cara dia beli makanan tu seolah-olah macam seminggu tak makan tu. Beli tu terlalu banyak sangat makanan. Dan kalau setakat dia beli banyak tu untuk nak disedekahkan pada jiran ke, dia nak sedekahkan pada mana-mana pak guard security mana-mana kan, ataupun orang yang orang susah mana-mana di kawasan perumahan dia, itu okey, tak apa. Pasal orang yang bagi makan pada orang yang buka puasa ini memang ada fadilat dia. Man fattara sa'iman, Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Nabi kata, siapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang makan juadah yang dia hidangkan, yang dia sponsor, yang dia belanja tu, tanpa mengurangi pahala dia. Besar tu ganjaran tu. Tapi ni cara dia beli tu, ya Allah, punya banyak makanan, dan untuk dia nak makan. Tengok tu sedap ni, nampak sedap, yang tu menarik. Biasalah Ramadan kan, semua benda nampak sedap. Selipar kuning, ada hitam-hitam sikit, dia kata jagung bakar. Ya Allah, kau ni lapar sangat. Lapar sangat. Janganlah sampai macam tu. Kita kalau keterlaluan sangat, beli makanan banyak-banyak sangat, kita takut termasuk dalam kalangan golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang 3 perangai menyebabkan dia jadi musnah, jahanam, hancur hidup dia kalau buat 3 perangai ni. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun muhlikatun. 3 perkara akan memusnahkan kehidupan kamu. Pertama sekali, syuhun muta'un. Sifat kedekut yang dituruti, yang ditaati. Ngikut sangat sifat kedekut. Kedekut sungguh. Mari tabung golek-golek masjid. Orang datang, anak-anak mana mari minta sumbangan untuk mahat tapis dia, rumah anak yatim, ibu tunggal ke apa. Tak, dia tak mau bagi. Dia tak mau bagi sampai sudah, kedekut. Ahli keluarga sendiri pun tak berasa duit dia. Ini kedekut. Orang macam ni, Nabi sebut, kalau dia masih meneruskan perangai dia, musnah hidup dia. Yang kedua, orang yang akan musnah hidup dia kalau tak berubah perangai juga, wahawan muttaba'un. Orang yang keterlaluan mengikut hawa nafsu. Pandang apa, tengok apa, semua dia nak. Semua dia nak. Nampak makanan tu sedap, air ni sedap, yang tu sedap. Nanti buka, habis. Rosak perut kita. Tadi pagi pada subuh tadi, sunyi perut kita. Mari sampai ke maghrib, bam sekali dia bagi, terkejut perut. Dan yang ketiganya adalah, wa ya'jabul mar'i binafsih.
iaitu orang yang syok sendiri, merasakan dia kagum dengan diri dia. Dia kata, aku ni gaji taklah besar sangat, tapi aku ni pemurah. Aku ni gaji tak adalah pendapatan, tak adalah besar sangat, tapi selalu juga bagi duit kat mak bapak. Aku ni makan banyak tapi tak gemuk kan, nampak makin comel. Pula dah engkau ni berasa diri tu serba hebat pula, berasa syok sendiri lah. Perangai macam tu, selagi tak bertobat, masih meneruskan perangai seumpama itu, maka dia akan musnah kehidupan dia, kata Nabi SAW. Ingat, ni golongan pelik yang kedua. Cara beli makanan tu macam pelik sangat, macam seminggu tak makan, padahal pada pagi tadi je pun 12 jam, 13 jam saja. Ya Allah, cara dia beli tu takut kita tengok. Ni golongan pelik yang kedua. Dan yang peliknya lagi adalah yang duk buat perangai macam ni orang dah berumur dah, bapak-bapak orang, mak-mak orang dah. Kalau kata budak-budak tu bukanlah kata munasabah. Iyalah, budak-budak kan baru masih belajar puasa. Anak saya pun seorang tu darjah 2 pun ialah masih lagi peringkat belajar lagi. Dia masuk pukul 6 petang dia start melepek dah, dia start lapar kan. Lagipun kita tak paksa. Hari dia larat, hari dia okey, kita okey. Hari dia tak mampu, tak apalah. Keringanan untuk dia belajar, dia berlatih, bagi dia rasa pengalaman puasa tu macam mana, cukup dah. Tapi ni yang tua-tua ni yang dah Allah, dah berjambang, berjanggut, bermisai-misai, melintang lagi siap tu. Ya Allah, teruk sangat. Lagi teruk, ya Allah, geng plastik hitam pun ada. Geng plastik hitam, aduh. Kita ingat jak-jak Covid mari, banjir besar mari, puting beliung, tanah runtuh, macam-macam jadi, bergegar sana, bergegar sini. Kok lah ada insaf. Ramadan tahun ni tak nak dah buat perangai dulu-dulu ni. Plastik hitam bungkuh tengah hari makanan, makan diam-diam bakoba, apa ni, tak ada dah. Ada lagi. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang pelik dalam Ramadan ni, ataupun golongan yang pelik ketika di bazar Ramadan adalah dia ni sibuk nak sedekah dengan orang lah. Dia masuk ke bazar, kita ingat dia nak beli untuk dia. Tak. Dia masuk ke bazar dengan niat dia memang beli untuk nak sedekah ke orang. Memang ada. Kenalan kita juga. Ya Allah, dia masuk dalam bazar. Lepas tu, dia ingat jiran dia suka makan apa. Dia beli yang itu. Okey, dia beli. Lepas tu, dia tengok mana yang sedap lagi ni. Dia tahu yang ni kawan seorang lagi suka. Dia beli. Lepas tu pula, dia beli dalam satu kuantiti yang banyak. Rupa dia nak pergi hantar dekat surau-surau yang buat iftar, yang buat berbuka puasa. Dia pergi hantar. Ya Allah, peliknya kita orang macam ni. Dah orang lain biasanya masuk ke bazar, sibukkan diri. Aku nak makan apa, kan nanti lepas tarawih, lepas witir, nanti kering tekak nak minum air apa, nak beli apa, untuk sendiri. Tak. Ada orang rupanya pelik. Dia masuk ke bazar, fikir apa aku nak bagi orang makan, apa aku nak bagi kawan aku makan, apa aku nak bagi jiran aku rasa hari ni ya. Ya Allah, orang macam ni memang tamak pahala sungguh lah. Dia tamak pahala sungguh. Teringin nak jadi orang macam tu kan. Kita kalau tak mampu nak banyak sekalipun, memadai dah. Masuk ke bazar tu, niat apa aku nak beli, apa aku nak bagi kat jiran ke, dekat siapa-siapa sekalipun lah. Dengan niat aku nak ambil pahala, taja orang buka puasa, belanja orang buka puasa. Ya Allah, besarnya ganjaran, berlipat kali ganda pahala kita akan dapat. Ma naqasat sadaqatun min malin, kata Nabi, takkan berkurang harta orang-orang yang bersedekah, takkan berkurang harta.